الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih lagi bicarakan tentang adab-adab pembaca Al-Quran. Dan pada malam ini kita sambung tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah pada muka surat yang ke-105. Topiknya permasalahan terpencil. Yang jarang-jarang ni yang perlu diketahui. Jadi ada 3 ataupun 4 yang telah pun kita pelajari pada minggu yang lalu. Kalau dalam kitab ini sebenarnya ada 3, tapi daripada segi pernomboran je dia letak 2 saja ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pertama, apa yang kita perlu tahu adalah bila mana kita nak membaca Al-Quran. Ketika kita sedang membaca Al-Quran ya, dan kita kena tahu bacaan Al-Quran itu adalah amalan harian ya. Baca Al-Quran adalah amalan harian. Dia bukan amalan mingguan, seminggu sekali baru baca, tak. Dia bukan amalan bulanan, sebulan sekali baru baca, tak. Dia bukan amalan tahunan, setahun sekali baru nak baca, tak. Tapi dia amalan harian. Jadi bila amalan itu amalan harian, tiap-tiap hari kita baca, maka kadang-kadang akan berlaku beberapa perkara. Antaranya apabila kita baca Al-Quran tiba-tiba rasa nak kentut. Bila kita rasa nak kentut, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berhentikan bacaan kita, selesaikan kentut kita tu, barulah kita meneruskan bacaan Al-Quran semula.
ya. Kalau kita nak keluar untuk ambil wudu, boleh saja, ya. Tapi kalau kita nak teruskan bacaan tanpa mengambil wudu pun tidak mengapa. Kerana membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu hukumnya sunat. Meneruskan bacaan Al-Quran tanpa wudu tidak ada masalah. Cuma masalahnya nanti bila mana kita nak memegang mushaf, itu ada kena ada wudu. Jadi untuk sementara itu, ketika kita tidak ada wudu, maka hendaklah kita menutup Al-Quran ataupun mengangkat Al-Quran dalam keadaan berlapik, ya. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sama juga kadang-kadang bila kita baca Al-Quran, ada masanya kita mengantuk, lalu kita menguap. Ada orang jenis menguap, kejap-kejap menguap sebab ngantuk sangat, tapi dia tahankan mata dia nak baca Al-Quran juga. Masya Allah, orang macam ni luar biasa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Cuma dia perlu tahu adabnya. Janganlah sambil-sambil menguap, sambil-sambil baca Al-Quran. Bila nak menguap, berhenti dulu, kemudian dah selesai menguap, barulah meneruskan bacaan. Dan di antara kaedahnya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaulah ketika mana kita nak berhenti, dan berhenti itu emergency, maksudnya tak tahu dah nak memang menguap dah tu kan, maka apabila kita nak memulakan bacaan, kita ambillah semula daripada pangkal ayat. Bukanlah di tengah-tengah ayat tadi tu, ya, sebab kita telah memutuskan bacaan kita dengan menguap tadi. Baik, itu nombor 2. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Imam An-Nawawi tekankan, sekiranya di dalam Al-Quran ada dialog orang-orang kafir yang mencemuh Allah Subhanahu wa taala, yang mendakwa dengan dakwaan palsu terhadap Allah, seperti contoh mereka mengatakan Allah memiliki anak, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang mereka dakwakan itu, maka disunatkan, kata Al-Imam An-Nawawi, kita rendahkan suara ketika itu, ya. Bila dah selesai daripada tohmahan itu, maka kita kuatkan suara seperti biasa. Cuma ketika mana saya melihat, ya, Dr. Aiman Suwaid hafizahullah, ketika mana dia mensyarahkan perkara itu, dia kata perkara ini siapa yang nak lakukan, silalah lakukan. Siapa yang tidak mahu pun tidak mengapa. Tetapi janganlah saling menyalahkan di antara satu sama yang lain. Contohnya kalau ada orang yang rendahkan suara ketika itu, kena ditanya-tanya, kenapa rendahkan suara? Manakala sebaliknya, kalau orang itu tidak rendahkan suara, kita tanya, kau tak tahu ke? Kat situ kena rendahkan suara. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita berlapang dada dalam masalah-masalah seperti itu. Jadi yang malam ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebenarnya yang keempat, ya, yang keempat, tetapi dalam kitab kita tulis nombor 3, tak apa. Muka surat yang ke-107. Oleh Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang lemah daripada Asy-Sya'bi, bahawa seorang bertanya kepadanya, jika ada orang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda dan ucaplah salam dengan penghormatan yang sepenuhnya. Lalu ada orang bertanya, adakah kamu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ya. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Setelah selesai dia membaca ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Macam tu. Jadi maksudnya selepas baca ayat tu, dia akan berselawat. Sebab apa? Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala datangkan perintah, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas baginda. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Berselawatlah.
maka orang-orang alim ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sejurus ayat itu terus mereka berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Ya, menggabungkan kedua-duanya, ada selawat dan ada salam ke atas baginda. Cuma Dr. Aiman Suaid hafizahullah menyebutkan bahawa ada di antara para ulama, ya, orang-orang alim, bila mana membaca ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana apa? Kerana Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Kemudian bila sambung, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, baru berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Macam tu, ya. Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang keempat, disunatkan baginya tu siapa? Kepada pembaca Al-Quran, kepada kita semualah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disunatkan kepada kita menyebut ucapan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a wat-tini waz-zaitun faqara'a alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana dzalika minasyahidin. Maksudnya, sesiapa yang membaca surah At-Tin sehingga ayat yang terakhir, bukankah Allah adalah sebaik-baik pemutus hukum? Di situ ada persoalan kan? Dia ada tanda soal. Maka dia hendaklah mengucapkan benar. Ya, maksud kita jawab benar, betul. Bila persoalannya bukankah? Ya, jawablah ya. Benar, dan aku termasuk daripada kalangan orang yang bersaksi atas perkara tersebut. Ya, jadi contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila dibacakan والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Lagi kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya baca tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ikut bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Bila datang persoalan daripada Allah, bukankah Allah adalah sebaik-baik pemutus hukum? Lalu kita jawab bala, benar, sudah pasti. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku termasuk daripada kalangan orang yang bersaksi atas perkara tersebut. Lalu Imam An-Nawawi disebutkan sedikit, Abu Daud dan At-Tirmizi telah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang lemah daripada seorang lelaki Badui daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala berkata, hadis dengan sanad ini diriwayatkan daripada seorang lelaki Badui daripada Abu Hurairah namun tanpa disebutkan namanya. Imam An-Nawawi berkata sedemikian seolah-olah nak memberitahu kepada kita bahawa hadis itu tarafnya lemah kerana perawi Badui itu tidak disebutkan namanya, ya. Ibnu Abi Daud dan perawi lain meriwayatkan lafaz tambahan bagi hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi tadi, iaitu wa man qara'a akhir la uqsimu biyaumil qiyamah alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta falyaqul bala wa ana ashhad wa man qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amantu billah. Ya. Jadi kat sini ada dua benda tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada dua ayat sebenarnya. Pertama, sesiapa yang membaca akhir surah Al-Qiyamah, penghujung sekali. Surah Al-Qiyamah ni juzuk yang ke-29. Bila kita habis baca surah Al-Qiyamah, kita akan masuk surah Al-Insan, ya.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, penghujung ayat itu disebutkan alaisa. Alaisa bukankah, sama juga ya. Alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Tuhan yang melakukan semua itu, iaitu Allah, berkuasa menghidupkan yang mati? Bukankah Allah berkuasa untuk menghidupkan yang mati? Ada tanda soal. Maka kita pun jawab, bala, sudah pasti, benar, wa ana ashhad, dan aku bersaksikan hal itu. Maksud kita bersaksi bahawa benar, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan yang mati. Jadi ada jawapannya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Begitulah juga dalam surah Al-A'raf dan surah Al-Mursalat, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka ucap benar, sesiapa yang membaca, maka ucapan manakah yang mereka akan imani setelah Al-Quran, setelahnya? Maka dia hendaklah mengucapkan, aku beriman kepada Allah. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Lalu kita menyebut amantu billah, ya, aku beriman kepada Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nampaknya apa yang disarankan oleh Al-Imam Nawawi boleh kita amalkan bila kita kerap baca Al-Quran, ya. Bila kita kerap baca Al-Quran, tiap-tiap hari kita baca Al-Quran, tiap-tiap hari kita beralih pada muka surat yang seterusnya, maka kita akan selalulah jumpa ayat-ayat sebegini dan kita akan menjawabnya, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada lagi Ibn Abbas, Az-Zubair dan Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan, annahum idza qara'a ahaduhum sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Ibn Abbas, Az-Zubair dan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhum berkata, apabila salah seorang daripada kalian mereka membaca ayat sabbihisma rabbikal a'la, ayat pertama daripada surah Al-A'la, beliau akan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sabbih itu adalah fi'il amar, kata perintah, ya. Sabbihis, ya, bertasbihlah dengan nama Allah yang maha tinggi. Jadi bila perintah itu datang, sabbihisma rabbikal a'la, bila datang perintah tu, maka para ulama, ya, Ibn Abbas, Az-Zubair, Abu Musa Al-Ash'ari akan menyebutkan terus subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, macam tu, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Umar bin Al-Khattab meriwayatkan annahu kana yaqulu fiha subhana rabbiyal a'la thalatha marras. Manakala Umar bin Al-Khattab pula, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali, ya. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, macam tu, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhirlah dalam topik ini daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula meriwayatkan annahu shalla faqara'a akhir surati bani Israil thumma qala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, yang bererti bahawa Beliau tu siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang pakar Al-Quran dalam kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan solat lalu membaca akhir surah Al-Isra. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau tengok pada nas hadis, kata-kata Abdullah ibnu Mas'ud, dia kata surah Bani Israil. Jadi kalau disebutkan surah Bani Israil, itu merujuk kepada surah Al-Isra, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu nama dia surah Al-Isra ataupun surah Bani Israil. Kerana bagi Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada beberapa surah yang memiliki beberapa nama.
Sebagaimana contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, surah At-Taubah juga dikenali sebagai surah Al-Bara'ah. Kerana pangkalnya bara'atum minallah. Ya, begitulah juga dengan Al-Fatihah. Ada Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, ada pelbagai nama. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, begitulah juga dengan surah Al-Isra, nama lain baginya adalah surah Bani Israel. Ya, jadi kalau tiba-tibalah ada orang kata dalam ceramah dia, tuan-tuan cuba rujuk surah Bani Israel, kita cari-cari tak jumpa surah Bani Israel, itu bererti surah Al-Isra. Ayat yang terakhir berbunyi macam ni, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi kul ni adalah fi'il amar, kata perintah, dan katakanlah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ya, Allah perintahkan, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia selesaikan ayat tadi, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dia akan sebut apa? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Sebab apa? Allah yang perintahkan supaya katakan demikian, yang bermaksud segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam itulah kita tengok para sahabat, para ulama, ya, ketika mana mereka membaca Al-Quran, mereka membaca dengan penuh penghayatan, memahami maksudnya, bahkan mereka menjawab semula apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian sebagai penutup, kata Al-Imam An-Nawawi, ada di kalangan para ulama mazhab kami, iaitu mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahawa sunat mengucapkan bacaan tersebut dalam solat. Dalam solat boleh mengucapkan perkataan-perkataan itu, berpandukan dalil yang kami telah kemukakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan 3 surah tadi. Surah tadi itu apa? Yang alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian surah Al-Qiyamah penghujungnya, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bala wa ana ashhad. Dan yang ketiga, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, amantu billah. Ya. Demikianlah juga kata Al-Imam An-Nawawi, disunatkan mengucapkan suatu ucapan pada ayat selain yang kami jelaskan dan ayat yang berkeadaan sama dengannya, wallahu a'lam. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak mengatakan bahawa Imam An-Nawawi tak kumpulkan semua ayat-ayat yang boleh dijawab tu dalam kitab ini. Dia bawakan beberapa contoh saja, tetapi ada tempat-tempat yang lain, ya, yang boleh dijawab, yang kita akan belajar daripada guru-guru kita. Dia kata lepas habis ni kamu baca ini, lepas kamu habis ni kamu baca ini, ya. Maka itu kita boleh lakukannya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Demikian juga disunatkan mengucapkan suatu ucapan pada ayat selain yang telah kami jelaskan tadi dan ayat yang berkeadaan sama dengannya, wallahu alam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita masuk kepada topik yang baru. Walaupun topik ini jarang-jarang berlaku, tapi tak mengapa, ya. Untuk pengetahuan kita, agar bila kita dah tahu, janganlah kita melakukannya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana perkara ni ada khilaf. Ada yang kata harus, ada yang memakruhkannya, ya. Iaitu topik membaca Al-Quran dengan tujuan untuk bertutur, ya. Ibnu Abi Dawud menyatakan khilaf dalam permasalahan ini. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan bahawa beliau tidak suka
apabila seseorang mentakwilkan Al-Quran dengan sesuatu yang mendatang daripada hal keduniaan. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu qara'a fi salatil maghrib bi Makkah wat-tini waz-zaitun thumma rafa'a sautahu wa qala wa hadzal baladil amin. Di antara contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita baca Al-Quran tetapi kita memberi maksud macam nak bagi tahu kat orang, macam nak bercakap, nak bertutur. Contohnya dalam solat maghrib ketika berada di Mekah, beliau iaitu Sayyidina Umar bin Khattab membaca wattini wazzaitun wa turi sinin, kemudian dikuatkan suara wa hadzal baladil amin, dan negeri ini, ya, demi negeri Mekah yang aman ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia baca Al-Quran tetapi dia sedang menyatakan sesuatu tentang negeri itu, ya. Hukaim bin Sa'ad meriwayatkan anna rajulan minal muhakkimah ata Aliyan radhiyallahu anhu wa huwa fi salati subh faqala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka faajabahu Ali radhiyallahu anhu fi salah fasbir inna wa'dallahi haqqan wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Artinya seorang lelaki daripada Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah dia ada nota kaki di situ. Al-Muhakkimah adalah suatu kumpulan daripada Khawarij, ya. Dia datang kepada Ali radhiyallahu anhu yang sedang menunaikan salat subuh. Lalu dia berkata, lalu lelaki Muhakkimah itu berkata kepada Sayyidina Ali, ya, dalam solat, jika engkau mempersekutukan Allah, maka akan terhapuslah segala amalanmu, ya. Maksud dia cakap tapi dia gunakan ayat daripada Al-Quran. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membalasnya ketika masih berada dalam salat dengan berkata, dengan membaca ayat Al-Quran, maka bersabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan sesekali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu di antara contoh-contohlah membaca Al-Quran, ya. Dalam keadaan bertutur, bukanlah bercakap tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tetapi seolah-olah menyampaikan sesuatu menerusi ayat Al-Quran. Ulama mazhab kami, iaitu mazhab Syafi'i, berkata apabila seseorang meminta izin kepada orang yang sedang solat untuk masuk, lalu orang yang solat itu berkata udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera serta beroleh keamanan. Dia dalam solat ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi disebut udkhuluha bisalamin aminin. Dia baca ayat daripada Al-Quran tetapi seolah-olah nak bagi tahu kepada orang yang ketuk tadi itu, masuklah. Jadi tengok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa kata Al-Imam An-Nawawi, jika dia berniat membaca Al-Quran, niat dia nak baca Al-Quran atau niat bacaan Al-Quran dan sekaligus nak memberitahu kepada orang itu, solatnya tidak batal. Dia tidak dikira sebagai berkata-kata dalam solat kerana dia berniat membaca Al-Quran tetapi dalam masa yang sama berniat untuk bagi tahu pada orang tu. Tetapi kalaulah dia kata udkhuluha bisalamin aminin dengan niat hanya untuk bagi tahu orang itu tanpa ada niat membaca Al-Quran, maka solatnya batal, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikitlah, ya, pandangan daripada Imam An-Nawawi di mana dia ambil kata-kata Ibrahim An-Nakhai, iaitu makruh, ya. Dia tidak suka apabila Al-Quran digunakan sebagai pertuturan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati, dia berlaku beberapa situasi, ya. Contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada satu ayat Al-Quran, ya. Bunyi dia innaman nasi'u
ziyadatun fil kufr. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Maksudnya sesungguhnya ahlun nasi, ya, ada orang-orang di Mekah pada zaman dahulu sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka namanya ahlun nasi. Ahlun nasi ni peranan mereka ni terdiri daripada orang yang cerdik pandai. Tapi cerdik pandai mereka tu mereka gunakan untuk perkara yang tak elok. Nak cerita panjang tuan-tuan dan rahmati Allah, mereka gunakan untuk menipu orang awam tentang bulan. Ya, kalau contohnya patutnya dah masuk Muharram, dia kata belum Muharram lagi. Ya, contohnya misal kata tuan-tuan dan rahmati Allah, dah masuk bulan Safar, dia kata belum masuk lagi Safar, ni masih Muharram lagi. Maksudnya mereka mengubah-ubah kedudukan bulan tu. Sebabnya kenapa tuan-tuan dan rahmati Allah, orang-orang pada zaman itu walaupun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada bulan-bulan yang di mana mereka tak akan merompak, mereka tak akan mencuri, mereka tak akan berbunuhan, ya, yang dikenali sebagai bulan-bulan yang haram. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak nak cerita pasal mereka, tapi innaman nasi'u ziyadah, mereka tokok tambah, ya, dah masuk bulan lagi, mereka nak masuk bulan, mereka kata walaupun tak masuk lagi, mereka kata dah masuk dah bulan Safar contoh, padahal belum masuk lagi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, bukan nak cerita pasal diorang, tapi nak cerita pasal orang-orang yang menggunakan ayat ni ketika makan, ya. Tengah makan-makan sedap-sedap kan, makan ramai-ramai kan, ya, ada dulang kan. Sebab kalau diterjemahkan ziyadah tu kan saya katakan tadi, mereka orang-orang ahlun nasi, mereka menokok tambah. Tapi yang orang kita lah, kawan-kawan lah, ya, mereka bila makan-makan kan, lepas tu nak minta tambah nasi, ya. Nak minta tambah nasi tu mereka baca innaman nasi'u ziyadah, ya. Maksudnya tambahlah nasi tu sikit kat sini, ya. Maksudnya mereka dalam arti kata menjalahgunakan Al-Quran lah, ya. Bukan nak baca Quran, tapi mereka macam mempersendakan juga. Itu tidak harus, tuan-tuan dan rahmati Allah. Sama juga dengan kadang-kadang masa kecil-kecil dulu, masa belajar tahfiz kan, ada saja kawan-kawan yang bukanlah nakal sangat, ya, cuma yang kuat gurau kan. Dia kata jom kita cakap bahasa Arab dalam LRT ni, orang bukan tahu. Dia pun cakap amma yatasaalun ani naba'il azim alladhi hum fi muhtalifun kalla sayalamun. Dia macam cakap lah, kalau contoh ayat yang mudah kan, dia akan kata tapi dia tak bagilah surah-surah yang kita tahu. Contoh macam alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Dia macam konon-konon cakap bahasa Arab lah, tapi sebenarnya tuan-tuan dan rahmati Allah, mereka, ya, menyalahgunakan. Kerana kalau kita tengok dalam definisi Al-Quran disebutkan al-muta'abbadu bi tilawatihi. Al-Quran itu bila kita baca dia dianggap sebagai ibadah. Jadi ibadah ni tak boleh duk main-main, ya. Al-Quran tu bukan untuk dipersenda-sendakan. Dia kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan kalam manusia macam kita ni. Dia ada mukjizat padanya, ya. Al-Quran huwa kalamullahu ta'ala al-mu'jiz. Ada mukjizat pada Al-Quran tu. Jadi tak bolehlah kita gunakan Al-Quran untuk sebarang-sebarang kan. Begitulah juga tuan-tuan dan rahmati Allah, di antara apa yang disebutkan oleh Dr. Aiman Suwaid adalah kita berkata-kata, berborak-borak dengan menggunakan ayat-ayat daripada Al-Quran. Itu tak sesuai tuan-tuan dan rahmati Allah. Kalau orang tanya khabar kita, kalau orang tanya tentang kita, lalu kita datangkan dengan ayat-ayat Al-Quran untuk menjawabnya, ya, itu kurang sesuai tuan-tuan dan rahmati Allah. Sebab boleh jadi yang kita nak jawab itu tak sama dengan konteks Allah menurunkan ayat tersebut, ya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau kita bercakap sesama manusia, maka level kita kalam manusia lah, ya. Tetapi bila kita nak gunakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira dalam solat maupun di luar solat, ya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, wallahu a'lam. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan ceritakan pula, ya, tentang memberi salam ketika sedang membaca Al-Quran sambil berjalan dan melintasi sekumpulan manusia, ya. Nak beri gambaran apa tuan-tuan dan rahmati Allah? Ada orang macam tu ke? Ada, ya.
Ada orang sambil-sambil jalan baca Al-Quran, sambil-sambil naik motor pun baca Al-Quran, sambil-sambil naik kereta pun baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita boleh jadi orang yang seperti itu, insya-Allah. Apakah hukumnya, bagaimana caranya, insya-Allah kita akan belajar dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah amalan membaca Al-Quran sebagai amalan harian kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami untuk baca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.